Shaklee Family. Nama diberi Siti Nurmi binti Cik Ismail, lebih dikenali dengan panggilan Mi. Sebelum Mi pergi lebih jauh, Mi ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat Shaklee Malaysia kerana memberi peluang dan ruang untuk Mi berucap di sini pada hari ini. Sebenarnya Mi rasa amat kredit untuk di sini kerana Mi rasa Mi masih baru dan banyak lagi yang Mi kena belajar. Tapi kerana diberi peluang, insya-Allah Mi akan cuba buat yang termampu sehabis yang Mi boleh. Mi harap perkongsian pada hari ini kalian semua dapat manfaat dan kalian dapat ikut sedikit sebanyak apa yang Mi kongsikan. Ramai yang tanya Mi, macam mana Mi boleh naik Master Coordinator di usia 22 tahun? Ramai juga yang tanya, macam mana Mi handle business sambil study? Dan ramai juga yang tanya, macam mana Mi grow degree dengan keadaan Mi sebagai seorang student? Tak lain tak bukan, apa yang Mi jawab dekat mereka, Mi speechless sebenarnya. Mi rasa macam tak sangka, sampai sekarang pun Mi masih tak sangka yang Mi dah di tahap Master Coordinator dan dah di tahap ini. Apa yang Mi jawab dekat mereka, semua ni kerana dengan izin Allah. Mi tak hebat, Mi tak ada apa-apa pun, tapi kerana Allah izinkan, kerana Allah yang beri dekat Mi, Allah yang bagi, itu yang membuatkan Mi di sini hari ini. Hari ini Mi nak throwback semula kisah perjalanan Mi dengan Shaklee daripada 4 tahun yang lalu. Sebenarnya Mi bermula dengan bisnes Shaklee selepas Mi konsum Shaklee produk, selepas Mi dapat Shaklee effect. Pada matrikulasi faham dulu, Mi diuji dengan masalah breakout yang sangat teruk. Mi diuji dengan muka bernanah yang membuatkan Mi hilang confident level. Mi rasa tak confident nak jumpa dengan ramai orang. Dan daripada situlah Mi contact kakak Mi, iaitu Master Mami. Mi kata dekat dia, "Kak, tolong Mi kak. Mi dah tak tahu dah nak buat apa dengan muka Mi. Mi dah rasa macam malu sangat dengan semua orang. Mi rasa macam semua orang ejek Mi." Dan pada waktu itu, kakak Mi kata, "Adik, cubalah Shaklee pula. Adik dah cuba dah macam-macam produk kan? Why not adik cuba Shaklee pula?" Dan waktu itu, Shaklee produk adalah ikhtiar Mi yang terakhir. Mi konsum macam-macam produk dulu. Mi pergi rawatan doktor dulu. Tapi at the end, muka Mi tetap sama, bahkan bertambah teruk. Dan jalan terakhir ialah Mi cuba Shaklee produk. Dan Alhamdulillah, Allah izinkan selepas 2 bulan Mi konsum Shaklee, muka Mi bertambah baik, bertambah pulih dan semua orang mula tegur. Mi konsum apa, Mi makan apa. Dan daripada situlah Mi mula yakin nak berkongsi dengan ramai orang tentang Shaklee produk. Dan kalau you all nak tahu, 3 bulan pertama Mi mula Shaklee business, tak ada seorang pun customer. Tak ada siapa pun nak beli dengan Mi. Tapi pada ketika itu, Mi letakkan dekat diri Mi, aku nak mulakan Shaklee business sebab aku nak bantu orang yang ada masalah muka macam aku juga. Niat Mi hanya satu waktu itu. Mi nak bantu orang yang ada masalah muka macam Mi juga. Sebab itulah, walaupun tak ada orang nak beli pun dengan Mi pada mula-mula tu, Mi terus buat. Mi terus kuat. Mi tak pernah mengalah. Walau orang cakap itu, ini, Mi tak pernah jatuh. Mi teruskan perjalanan ni. Mi teruskan. Mi tak pernah rasa macam rugi. Mi tak pernah rasa macam apa yang aku buat ni sia-sia. Sebab Mi yakin, Mi percaya Allah tak pernah tidur. Allah tengok usaha kita. Dan pada bulan keempat, Mi buat Shaklee dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, itulah bulan pertama yang Mi dapat bonus daripada Shaklee. Bonus pertama Mi, you all tahu tak berapa ringgit? Mi hanya dapat RM122. Itulah kenangan yang Mi memang tak pernah lupa daripada dulu sampai ke hari ni. Mi jaga cerita tu daripada dulu sampai ke hari ni. Mi cerita dekat Mi punya team. Mi kata Mi bermula dengan income 3 angka tau. Bukan terus dekat sini. Dan pada waktu itu, student metric kan? You all imagine, student metric. Mana ada duit lain kan? Betul tak? Kita hanya berharap dekat elang metric. Dan waktu itu Mi dapat RM122. Mi rasa macam banyak sangat dah RM122 tu. Boleh beli tudung, boleh beli makan lebih sikit. So waktu itu Mi rasa macam berdosa kalau Mi tak berkongsi dengan kawan-kawan Mi yang lain. Mi rasa macam mereka pun ikat perut sama macam Mi. Mi rasa mereka pun duit tak cukup juga sama macam Mi. Dan waktu itulah Mi mula ajak kawan-kawan di sekeliling Mi, kawan baik Mi, kawan kelas Mi, untuk sama-sama mulakan Shaklee business juga. And surprisingly, pada bulan ke-10, Mi buat Shaklee sungguh-sungguh. Allah izinkan Mi untuk pegang rank supervisor dan waktu itulah Mi
pegang income 4 angka yang pertama. Mi dapat dalam RM2,300 waktu itu. Waktu tu kan Mi cakap dekat Mac, Mac, doakan Mi tau. Mi nak naik supervisor bulan ni. Mi nak pegang income 4 angka. Mi nak bagi 2 dengan Mac. Waktu itu Mi cakap macam tu dekat Mac sampai sekarang Mi ingat. Dan Mac cakap, adik boleh buat. Adik boleh. Dan Alhamdulillah memang Allah izinkan. Doa ibu ni memang hebat. Waktu itu Mi naik supervisor di usia 19 tahun. Semua orang terkejut sebab waktu itu umur 19 tahun. Kita pandai buat apa je kan sebenarnya. Tapi Mi dah mampu pegang income 4 angka sebulan. Dan Mi meneruskan lagi perjalanan Mi di UPM Serdang. Waktu itu Mi sambung degree. Dan Alhamdulillah, di saat orang lain masih mengharapkan duit mak ayah, di saat orang lain masih bergantung kepada duit PTPTN sahaja, tapi dengan bisnes Syaikli, Allah izinkan Mi untuk menyara kehidupan Mi sendiri di universiti. Waktu itu Mi rasa macam tak sangka juga sebab setiap kali Mek tanya, adik nak duit ke? Adik ada duit ke? Mi boleh cakap, tak apa Mek, Mi tak ada duit. Mi boleh sara sendiri. Dan yuran dekat universiti semua Mi handle sendiri. Dan Alhamdulillah sekarang Mi di semester 7. Mi rasa macam tak sangka lagi semua perbelanjaan Mi sendiri yang tanggung 100% hasil daripada bonus Syaikli sahaja. Sebenarnya kan perjalanan bisnes Syaikli Mi sangat tak mudah. Orang nampak mudah, tapi sebenarnya yang rasa tu hanyalah kita. Orang nampak kejayaan tu senang, tapi yang nampak hanyalah kita sendiri. Dan Mi nak cerita dekat you all. Dulu waktu Mi bermula, tak ada siapa pun kenal Siti Nurmi. Tak ada siapa pun pandang Siti Nurmi. Mi bukanlah orang yang berpengaruh. Mi bukanlah artis. Mi bukanlah orang yang dah ada nama. Bisnes Syaikli ni adalah bisnes pertama Mi. Mi tak pernah buat bisnes. Tapi Mi yakin walaupun aku orang biasa je, aku boleh berjaya. Aku boleh buat juga. Dan sebab itulah Mi teruskan perjalanan bisnes Mi. Mi teruskan juga walaupun Mi ambil masa 10 bulan nak naik supervisor. Mi start di rank supervisor dan senior supervisor selama setahun lebih. Mi start di rank coordinator selama setahun. Tapi Mi tak pernah menyerah. Mi tak pernah give up walau sehari pun. You all nak tahu tak? Sebelum Mi di rank master coordinator, Mi pernah diuji dengan jatuh rank. Mi pernah diuji dengan income jatuh. Mi daripada rank senior coordinator dengan 4 PTS, Mi boleh jatuh kepada senior supervisor dengan 1 PTS sahaja. Nampak tak? Perjalanan Mi sangat tak mudah. Mi pernah dapat sales 100k, tapi bulan depan tu Mi pernah jatuh 50k pula sales. Separuh sales jatuh. Tapi Mi tak pernah give up. Mi tak pernah rasa aku tak boleh pergi jauh dengan bisnes ni. Mi teruskan perjuangan Mi juga. Walaupun Mi busy dengan study, walaupun Mi busy dengan assignment, Mi tak pernah jadikan semua tu alasan untuk Mi berjaya. Dan surprisingly, part 3 Mi bina D2D pada tahun 2020, iaitu tahun lepas. Tahun lepas adalah tahun kebangkitan D2D. Tahun di mana kebangkitan media D2D yang membuatkan Mi terkejut. 100% D2D berubah. Daripada sales hanya 100,000 sebulan, D2D boleh closing dengan 2.6 juta sebulan. So nampak tak dekat sini? Tak ada kejayaan yang senang tau. Tak ada kejayaan yang datang bergolek. Kita kena sabar, kita kena teruskan, kita kena berusaha tanpa henti. Jangan pernah limitkan keupayaan diri sendiri. Waktu itu Mi rasa macam hebat kuasa Allah. Dahsyat kuasa Allah. Tak boleh kita persoalkan, tak boleh kita nak menjangka sebab semua ni dengan izin Allah. Dan you all nak tahu tak, sebelum Mi naik master coordinator juga, Mi pernah diuji dengan leader Mi yang hebat sangat pergi meninggalkan Mi. Waktu itu Mi ada seorang leader sahaja tau, and dia pergi tinggalkan Mi. Dia tinggalkan bisnes dia selama setahun lebih. Waktu itu juga Mi punya team makin sendu, makin slow. Waktu tu Mi rasa macam, ya Allah, apa yang aku kena buat sebenarnya kan? Waktu itulah Mi rasa macam I need to find the solution. Mi kena cari jalan penyelesaian. Dan Alhamdulillah pada tahun 2020, pada Januari 2020, Mi pergi dekat Mi punya mentor, Mi punya upline, Master Mami. Mi kata, Kak kena tolong ni. Tahun 2020 ni, Mi nak naik master coordinator.
prestasi dan kebanggaan mereka. Minat mereka yakin kalau Mi boleh naik master coordinator, mereka juga boleh naik master. Dan waktu itu, Mi bentangkan plan, Mi letakkan nama anak-anak checklist Mi yang mana Mi nak bantu untuk naik supervisor. Waktu itu Mi hanya ada 4 PTS, tapi Mi dah buat plan untuk 15 PTS. Waktu tu Mami kata, "Dek, adik dah boleh naik master sangat dah ni, Dek. Adik cuma hanya perlu grow mereka sahaja." Dan waktu itulah Mi mula yakin, Mi mula percaya dekat Mi punya leader yang mereka boleh buat, mereka boleh berjaya, mereka boleh naik supervisor. Pada waktu itu Mi nampak besarnya kehebatan bila kita mula untuk menulis plan dengan betul, menulis target dengan yakin. Dan waktu itulah Mi nampak yang, ya Allah, aku nak naik master ni sikit je lagi, senang sangat ni. Dan waktu itulah Mi betul-betul grow Mi punya leader. And apa yang paling Mi tekankan, soal mindset. You nak tahu tak kenapa Mi pernah jatuh rank pada tahun 2019 pada bulan Disember? Waktu itu, Mi mula cari balik, Mi gali balik. Apa salah aku pada tahun 2019 yang membuatkan sales group aku jatuh? Yang membuatkan income aku drop, yang membuatkan aku jatuh rank kepada senior supervisor. Waktu itu, you tahu tak apa dia? Mindset yang tak terjaga. Waktu itu, Mi punya leader semua student, kecuali seorang je yang bukan student. Dan Mi punya leader ada 4 orang waktu itu, 3 orang tak efektif, seorang sahaja yang efektif. 3 orang lagi tu, student sama macam Mi. Dulu, Mi bukanlah macam sekarang. Kalau dulu, Mi sangat manjakan mereka. Mi cakap dekat mereka macam ni. Setiap kali exam, Mi akan cakap, korang tak apalah, korang fokuslah exam dulu. Nanti bila kita dah habis exam, kita fokus business balik. Waktu itu Mi rasa macam aku kena buat macam tu dekat mereka. Mungkin aku nak jadikan aku ni seorang leader yang bagus. Mi ingatkan Mi macam tu dah bagus lah. Rupanya bila Mi cakap macam tu, bila mindset Mi macam tu, Mi dah buat satu kesilapan yang sangat besar. Pada tahun 2020, Mi jadi orang baru. Mi gali balik apa silap Mi. Dan itulah kesilapan yang terbesar. Mindset Mi yang tak pandai nak jaga. Tapi masuk tahun 2020, apa yang Mi buat? Mi jaga mindset mereka. Mi tekankan tentang mindset dekat dalam grup setiap hari. Mi cakap dekat mereka, korang, kalau korang nak berjaya, kalau korang nak pergi jauh dalam bisnes ni, you study ke, you kerja ke, you kena get ready untuk buat 2 kerja. You tak boleh bagi alasan, you tak boleh cipta alasan. You kena selalu cakap you boleh buat sebab you nak jadi orang yang luar biasa. So, you kenalah bersikap orang yang luar biasa. You tak bolehlah cakap, saya nak berjaya, tapi saya banyak alasan. Saya nak berjaya, tapi saya sibuk. Tak boleh. So, waktu itulah memang Mi sangat tekankan tentang mindset dan Mi nampak perubahan. Pada awal tahun 2020, bila Mi tekankan mindset setiap hari, mereka sangat menjaga mindset mereka dan Mi nampak perubahan yang berlaku dalam setiap grup mereka. Setiap empayar makin grow, setiap team makin berkembang yang membuatkan Mi rasa macam aku kena duplicate benda yang sama pada setiap team. Dan Mi buat benda yang sama dekat Mi punya leader, setiap leader, dan leader pula buat benda yang sama dekat team mereka. Dan sebab itulah team D2D keep growing in 2020. Walaupun mereka seorang student, mereka sangat committed. Mereka tak pernah bagi alasan. Mereka tak pernah cakap, Mi, saya nak exam esok, saya nak kena slow sikit tau. Tak, mereka tak pernah cakap macam tu sebab mereka tahu kalau mereka cakap macam tu, Mi akan sin, Mi akan blue tick saja. Tapi in 2020, mereka selalu cakap, Mi doakan saya tau, saya exam esok tapi saya
business Shagly adalah recruiting. Sebab tu pada tahun 2019, kami punya sales group jatuh. Sebab kami tak tekankan sangat tentang recruiting. Sedangkan nadi business Shagly adalah recruiting. Tanpa kita bantu orang, tanpa kita recruit, kita tak akan grow. Kita tak akan pergi jauh. Dan dalam tahun 2020, Mi memang sangat tekankan tentang recruiting and sponsoring. Apa yang Mi tekankan lagi pada tahun 2020, Mi pesan dekat Mi punya leader. Kalau you all rasa stuck, kalau you all rasa you tak boleh nak buat apa-apa dah, you rasa you at the lowest point, cari you punya upline, cari you all punya mentor. Apa guna mentor kalau you tak gunakan mereka? Apa gunanya mentor kalau you tak cari mereka? Itulah yang Mi cakap dekat diorang. You all kena cari me. You all kena cari you all punya upline. Barulah you all tak rasa you all sorang-sorang. Barulah you always rasa motivated. You akan rasa sentiasa energetik, sentiasa semangat. Nak tahu tak apa sebabnya Mi selalu suruh mereka cari mentor? Sebab bila Mi dekat situasi itu pun, Mi masih bermentor. Mi selalu cari master mami. Mi kata, Kak, tolong Mi dah tak tahu nak buat apa ni. So, dia akan bagi plan dekat Mi. Dia akan bagi plan yang mana Mi tak terfikir pun. Berdua lebih baik daripada seorang kan? So, itulah kerana kita kena cari mentor. Bila kita ada mentor, mentor kita akan cakap, okay Mi kena buat macam ni. Okay Mi kena buat itu ini. So, kita ada idea. Kita ada apa yang, kita ada sesuatu untuk dibuat. Kita tak rasa lemau. Kita tak rasa sorang-sorang. Kita tak rasa kita tak ada idea. Okay? So, itulah yang Mi selalu tekankan dekat Mi punya team pada tahun 2020. Dan ramai juga yang tanya Mi, macam mana Mi boleh kuat? Macam mana Mi boleh bertahan Mi untuk teruskan journey ni? 4 tahun. Perjalanan yang sangat lama. Kalau orang lain mungkin 4 bulan tu dah stop dah. Tapi macam mana Mi boleh bertahan 4 tahun? Apa yang Mi pesan dekat Mi punya team, tak ada yang lain. Mi kata, sebab Mi ada big why. Big why yang lebih besar daripada segalanya. Mi cakap dekat mereka, Mi buat Shagly ni, Mi nak ubah hidup Mac. Mi nak ubah hidup keluarga Mi. Mi nak bahagiakan Mac. Mi nak bahagiakan keluarga Mi. Mi nak banggakan Mac. Mi nak banggakan keluarga Mi. Sebab Mi tahu, kalau Mi tak buat, Mi tak akan berjaya. Kalau Mi tak bertahan, Mi tak akan berjaya. Sebab Mi tahu, hanya orang yang bertahan sahaja akan berjaya. Dan kalau nak difikirkan susah kita hari ini, Mi selalu fikir, mak aku dulu besarkan aku lagi susah. Mac dulu kan, Mac tak pandai bawa kereta tau. Mac pandai bawa motor je. Mi ingat balik Mac punya kisah. Dia nak dapatkan rezeki untuk kami, untuk saudara kami sekeluarga. Dia pergi menjaja kain dekat rumah ke rumah. Bawa motor ni, bawa motor. Pergi rumah ke rumah. Punyalah nak jual, nak dapat duit setiap hari tu. Pergi ketuk pintu rumah orang. Kalau orang tak buka, tak boleh nak berniaga lah. So, bila buka balik, bila diorang buka pintu tu, kita pun tak sure lagi diorang beli ke tak. Betul tak? So, Mi ingat balik Mac punya susah payah macam mana nak besarkan kami. Mi rasa macam, ya Allah, tak layak untuk aku give up hari ni. Tak layak untuk aku give up dengan hanya tak ada customer hari ni. Tak layak untuk aku give up kalau tim aku pergi tinggalkan aku. Tak layak juga untuk aku give up kalau ramai orang beli aku, ejek aku. Tak layak. Sebab aku ada big why yang sangat besar, yang cukup besar. Tak layak untuk aku cakap, aku give up. Aku nak stop. Aku dah tak nak teruskan. Sebab big why aku lebih daripada segalanya. Dan Mi tahu, Mi bukan datang daripada keluarga yang senang. Dulu, Mi pernah hidup menumpang dekat rumah orang. Mi pernah juga naik kereta kancil dan Mac tak mampu nak bayar pun kereta kancil tu. Kereta kancil tu kami berhimpit tau, ramai-ramai. Waktu itu Mi rasa macam, aku nak ubah hidup keluarga aku bila aku dah besar nanti. Dan Mi nampak bisnes Shagly ni bisnes yang mana memang memberi Mi peluang dan ruang untuk Mi ubah hidup keluarga Mi. Memang memberi Mi peluang untuk Mi ubah 100% keluarga Mi. Dan Alhamdulillah, Allah izinkan selepas 3 tahun Mi buat Shagly sungguh-sungguh, Mi naik master coordinator dengan keadaan Mi masih lagi seorang student, dengan Mi umur baru sahaja 22 tahun. Mi sangat rasa macam tak sangka sebenarnya lagi. Tapi inilah yang Mi nak cakap dekat you all semua. Tak ada kejayaan yang senang dan tak ada yang mustahil tau. Kalau kita nak berjaya, just buat, just do it. Jangan pernah rasa diri kita ni tak layak nak berjaya. Jangan pernah rasa diri kita ni tak mampu nak berjaya. Kalau you ada impian yang besar, fight for it. Teruskan perjuangan. Jangan pernah berhenti sebab kejayaan tengah menanti anda di depan sana. Apa yang Mi pegang selama ni,
untuk sampai dekat tahap ni, Mi keep moving on. Dan Mi selalu cakap dekat Mi punya team, kita kena pegang konsep move on. Move on dengan orang yang tak sudi, dengan orang yang tak nak. Kadang-kadang kan, ada yang rasa macam kecewa, rasa macam sedih bila team dia tak nak buat, bila team dia stop. Tapi, bila kita pegang move on, kita akan tahu mungkin dia benar-benar sedia. So, jangan pernah simpan sakit hati, jangan pernah simpan dendam, jangan pernah simpan kecewa kalau dia tak nak buat bisnes hari ini dengan kita. Sebab one day, mungkin ada ramai lagi yang nak dekat kita. Ramai lagi yang nak kita bantu. Dan mungkin dia yang tak nak hari ni, dia akan datang balik dekat kita bila masa tu kita dah berjaya. So, apa yang you all kena pegang, you all kena selalu move on dan buka peluang dekat orang lain, dekat ramai orang lagi dekat luar sana yang nak you all bantu. Jangan pernah limitkan dekat dia sahaja. Jangan pernah rasa kecewa, jangan pernah rasa you all tak layak untuk menjadi seorang leader. Sebab you sangat hebat, you luar biasa, you boleh buat. So, kalau Mi boleh naik master coordinator, you all lagi boleh. Kalau Mi boleh buat, you all lagi boleh. Percaya cakap Mi, you all hebat, you all layak untuk berjaya. Mi tunggu you all semua untuk naik master coordinator tahun 2021. See you at the top!